Assalamualaikum. Okey, hari ini saya akan ajar untuk bab 4 bagi membuat dapatan dan analisis. Baik, jadi apa yang ada pada bab 4 dapatan dan analisis? Yang pelajar perlu menghuraikan hasil dapatan, kajian dan hasil analisis data yang berkaitan projek yang anda telah bangunkan, termasuk uji kaji yang dilakukan ke atas produk serta kaedah-kaedah dan peralatan yang digunakan. Maksudnya, anda telah membina projek dan anda perlu bangunkan ujian ataupun uji kaji yang anda telah pilih dan anda akan huraikan setiap data yang anda dapat. Seterusnya, kebiasaannya untuk data bagi dapatan dan analisis, okey, awak dah buat projek, mungkin awak akan buat ujian fizikal ataupun awak akan buat question A. Pelajar, kita pergi ke ujian fizikal dulu. Okey, ujian fizikal ni dia menggunakan projek yang telah dibina. Yang kedua, hasil dapatan akan dibandingkan dengan projek konvensional. Maksudnya, okey, projek yang dibina ni projek inovasi awak. Projek konvensional ni kaedah lama. Apa yang maksudnya kaedah lama sebelum awak membuat inovasi pada projek. Okey, contohnya awak nak buat ujian masa, ujian kekuatan, ujian pemerhatian dan lain-lain ujian. Sebagai contohnya projek awak adalah projek A. Projek A ni adalah hasil inovasi projek yang awak dah inovasikan. Okey, so awak kena buat satu ujian. Saya panggil satu ujian X. Okey, awak ada buat ujian X. So kat sini awak kena bandingkan ini kaedah konvensional. Ini awak buat projek A awak ni lah. Okey, apa awak buat? Awak buat ujian X. Awak akan buat ujian X ni minimum 5 kali, maksimum 10 kali. Kenapa perlu buat minimum dan maksimum? Sebab awak akan dapatkan average. Okay. Kat sini adalah bilangan ujian. Bilangan ujian. Saya ambil contoh 5 kali Ujian X ni adalah ujian masa. Okey. Untuk ujian kali pertama, kali kedua, kali ketiga, kali keempat, kali kelima. Untuk kaedah konvensional, kau buat ujian yang biasa. Contoh, dapatan masa dia adalah 10 saat. Tapi bila awak dah inovasikan projek tu, awak try, dia dapat 3 saat. Ujian yang sama awak kena buat sebanyak 5 kali minimum. Ini hanya markah row markah row. Saya kasih data yang row je untuk sebagai contoh. Okey, oleh itu awak kena dapat min purata. Purata dia berapa? Contohnya kat sini awak akan dapat purata 9. Kat sini awak akan dapat purata 3 saat. Okey. Data ni biarkan dulu. Ini yang pertama awak kena buat jadual. Yang kedua, awak kena bina graf. Macam mana nak bina graf? Daripada data yang awak dapat ni, awak boleh tarik ke atas. Ini masa. Dan ini adalah ujian. Ujian X. Okey. Sebab kita ada dua data, awak boleh bahagikan. Satu data untuk ujian konvensional. Satu ujian untuk projek A. Okey, kat sini awak ambil lah data ni 10, 3. Okey, contoh bla 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 bla, ini 10, ini 3.
Okey, so awak buatlah data macam ni. 10, 3. Lepas tu ni 9, 2. Dan seterusnya. Okey, ini untuk graf. Kemudian yang ketiga, awak kena analisis. Macam mana nak analisis? Awak kena bincangkanlah. Okey, awak dah buat ujian A, satu ujian X, macam mana awak buat ujian tu? Okey, saya tulis kat sini Awak buat ujian. Ujian apa? Bagaimana awak buat? Awak kena terangkan ujian ni, ujian X ni. Kalau awak nak buat ujian masa, buatlah ujian masa. Kalau awak nak buat ujian kekuatan, buatlah ujian kekuatan. Okey? Lepas awak dah bagi tahu, awak dah terangkan ujian, baru awak terangkan ini satu Roman, dua Roman, baru awak analisis data. Analisis data. Macam mana nak analisis data? Awak cerita je. Okey, kaedah konvensional yang untuk ujian pertama, kaedah konvensional mendapat 10 saat. Projek kami, projek A mendapat 3 saat. Dan seterusnya lah. Untuk ujian kedua 9 saat dan 2 saat. Okey, kemudian awak kena buat kesimpulan. Kesimpulan untuk analisis data ni adalah pada jawapan. Maksudnya awak dah analisis semua ni dan awak buatlah kesimpulannya. Data menunjukkan purata untuk kaedah konvensional lebih lama berbanding projek awak. Ni projek awak 3 saat ni. So itu kesimpulan dia. Okey. So kita akan pergi ke kaedah yang kedua, kaedah soal dan jawab. Question A. Mendapatkan data question A, soalan berkenaan projek yang dibangunkan dan berbentuk objektif. Maksudnya soalan yang awak akan bina tu berbentuk objektif. Yang ketiga, hasil dapatan ujian, data akan dikumpulkan dan kesimpulan akan dibuat daripada dapatan. Okey, untuk question A ni awak kena buat soalan. Satu, buat soalan. Yang kedua, soalan tu kena berbentuk objektif. Sama ada setuju atau tidak, ataupun ya atau tidak. Awak boleh buka dekat dalam internet, tengok macam mana soalan question A yang orang selalu buat. Awak boleh contohilah mana yang awak rasa awak boleh awak nak ikut cara diorang mana. Saya zoom sikit. Alright, Jun. Okey, untuk question A, macam biasa, kan awak ada set soalan. Pun sama, maksimum untuk soalan ni saya rasa minimum 4 soalan, maksimum 10 soalan. Okey, awak ada set soalan. Adalah dekat sini awak tanya contoh awak tanya, adakah produk anda lebih selesa ataupun menyenangkan. Lepas tu kan awak akan buat ya atau tidak. Soalan kedua, ya atau tidak. Soalan ketiga, ya atau tidak. Okey, nanti kan orang akan jawab soalan awak. Contoh, ya, tidak. Okey, daripada sini awak kena buat data. Awak kena kumpulkan data. Awak boleh terus buat graf. Ini bilangan. Ini mungkin soalan. Okey, soalan 1, soalan 2,
soalan 3, soalan 4 dan berikutnya. Okey, ini berapa orang yang jawab ya, yang ni berapa orang jawab tidak. Okey, berapa bilangan responden? Bilangan responden untuk diploma minimum 30 orang. Ambil kau. Okey, ini bilangan orang yang menjawab. Kan daripada soalan tadi, soalan 1, berapa orang jawab ya? Awak buat je macam ni. Berapa orang jawab tidak? Macam ni. Soalan 2, berapa orang jawab ya? Berapa orang jawab tidak? Dan berikutnya. Okey, sama seperti kaedah ujian fizikal tadi, bila awak dah ada graf, awak kena analisis. Analisis graf dapatan. Sekejap, badan saya masuk ke? Tak masuk tak apa. Okey, daripada graf ni awak kena buat analisis. Macam mana nak buat analisis? Awak ceritalah. Soalan pertama adalah kau tanya soalan apa. Lepas tu seramai berapa orang jawab ya, seramai berapa orang tidak setuju dengan soalan korang. Buat macam tu ya untuk analisis. Dah lepas buat analisis, baru awak kena buat kesimpulan. Kesimpulan ni berapa ramai yang setuju, berapa ramai yang tak setuju. Untuk keseluruhan. Okey. Mungkin awak boleh ubah ini dalam bentuk peratus. Berapa peratus yang setuju, berapa peratus yang tak setuju. Okey, faham? Berapa peratus setuju, berapa peratus yang tak setuju. Yang untuk ini, yang saya cakap tadilah, hasil dapatan perlu diringkaskan dalam bentuk jadual. Okey. Mungkin awak boleh buat dalam bentuk rajah, carta ataupun graf. Mana yang berkaitan awak boleh buat. Ringkasan dapatan tadi perlu dianalisis oleh pelajar. Okey, saya dah ajar tadi cara nak analisis. Benda ni penting. Saya nak ajar awak macam mana awak nak hit markah awak. Contoh membaca markah daripada rubrik pemarkahan. Seperti sebelum ni, saya minta pada pelajar baca garis panduan kat belakang tu, sebab dia ada kasih awak trik macam mana awak nak dapat markah yang full. Okey, contohnya 2.16 ni, mengenal pasti kaedah teknik pengumpulan atau pemprosesan data. Kalau awak baca dalam buku Bible awak tu, ini full mark dia adalah 15 markah. Lepas tu ada kriteria yang dia nak tengok. Macam mana awak boleh dapat 15 markah? 12 markah, 9 markah, 6 markah atau 3 markah. Okey. Macam mana awak nak dapat 15? Mengenal pasti kaedah teknik pengumpulan atau pemprosesan data. Awak dah buat ni, dapat 15. Kalau awak tak buat langsung, ni ada perbincangan. Itu je, ada apa-apa boleh tanya saya. Pelajar yang duduk asrama mungkin boleh jumpa saya waktu malam, sebab korang ada lebihan 2 hari kan, sebab masuk awal. Terima kasih, ada satu kumpulan yang datang untuk belajar sendiri dengan saya, kumpulan lelaki. Yang pelajar lain tu tak faham boleh terus tanya. Okey, sekian. Assalamualaikum.